10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa khabar anak ustazah? Diharap semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar pelajaran 23 bidang akhlak, tajuk pemaaf melunakkan hati. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, sama-sama kita membaca doa belajar. Mudah-mudahan dibuka pintu hati oleh Allah SWT untuk sama-sama memahami apa yang telah dipelajari. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga anak ustazah semua sentiasa fokus dan bersedia dengan ilmu yang akan diperolehi dalam perkongsian sekejap saja lagi. Untuk hari ini, pelajaran 23, pemaaf melunakkan hati tingkatan 3 KSSM. Objektif pembelajaran 6.10.1 menyatakan pengertian pemaaf. 6.10.2 menyatakan dalil nakli berkenaan dengan sifat pemaaf. 6.10.3 menyatakan contoh sifat pemaaf yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu tajuk daripada bidang akhlak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 4, maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Ingin menjadi manusia yang terbaik? Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini antara hadis sahih. 6.10.1 kita pergi kepada pengertian pemaaf. Apa yang dimaksudkan dengan pemaaf? Okey, pemaaf dari segi bahasa melepaskan atau membebaskan. Dari segi istilah, melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Okey, contoh gambar, ada dua anak kecil ni. Ada salah seorangnya datang meminta maaf. Saya minta maaf ya. Senang je ayat dia. Macam mana kita nak minta maaf dengan lemah lembut, sopan santun. Maaf ya, saya minta maaf ya. Yang seterusnya 6.10.2. Kenapa perlu menjadi pemaaf? Sebabnya adalah kerana terdapat dalam dalil nakli, iaitu terdiri daripada ayat Al-Quran dan juga hadis sahih yang menyeru kita supaya menjadi pemaaf. Dalil nakli yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Maksudnya, dan perbuatan kamu memberi kemaafan itu lebih hampir kepada takwa. Okay, apa maksud takwa? Takwa ni bermaksud takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134, maksudnya, iaitu orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah
dan orang yang menahan kemarahannya serta orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyayangi orang yang melakukan kebaikan. Yang ketiga, yakni daripada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum." Riwayat Ahmad, maksudnya, kasihilah sesama kamu, nescaya kamu akan dikasihi. Dan maafkanlah kesalahan manusia, nescaya kamu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok contoh ni. Maafkan saya kerana tidak sengaja terlanggar barang-barang awak. Oh, tidak mengapa. Saya maafkan awak. Okey, ceria je. Tenang je hati tengok bila orang sudi untuk memaafkan orang lain. Hidup akan menjadi tenang, insya-Allah. Seterusnya kita lihat kepada contoh sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diketahui, sifat memaafkan ni antara sifat terpuji dan juga sifat mahmudah dan amat perlu untuk dicontohi. Contoh yang pertama, contoh sifat pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Taif. Usaha dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Taif telah ditolak secara terang-terangan oleh pemimpin kabilah Saqif yang menghuni kota Taif. Baginda telah dihina dan dilontar dengan batu sehingga berdarah dan luka teruk. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutus malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat penjaga gunung untuk menimpa gunung ke atas penduduk Taif. Lantas baginda menjawab, "Wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan melahirkan daripada zuriat mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Baginda lantas mendoakan penduduk Taif, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berlapang dada memaafkan kesalahan orang lain. Itu contoh yang pertama. Bukan senang orang yang baling batu kepada kita, kita nak maafkan. Tapi kita boleh ikut contoh role model, contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku di Taif tadi. Okay, contoh yang kedua, kisah Habbar. Habbar telah memanah unta yang dinaiki oleh Zainab radhiyallahu anha semasa dalam perjalanan ke Madinah sehingga menyebabkan unta itu jatuh. Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha terhumban dari atas unta hingga gugur kandungannya. Habbar yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah untuk memohon maaf. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Habbar kemudian memeluk Islam. Begitu besar ujian yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Sayyidatina jatuh terhumban dari atas unta sedangkan gugur kandungannya itu. Rasulullah memaafkan orang yang telah melakukan perkara tersebut. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat difahami, dihayati dan juga dapat diamalkan dengan sebaik mungkin. Jadi sebagai latihan untuk hari ini, sila jawab kuizis yang Ustazah dah sediakan. Semoga kita semua menjadi seorang pemaaf.
Jom sama-sama kita beristighfar dan menjadi seorang pemaaf mulai saat ini. Perbanyakkanlah istighfar, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa yang telah kita lakukan. Dan juga Ustazah nak ingatkan, pastikan sebelum tidur setiap malam sentiasa maafkan semua orang walaupun mereka telah sakiti hati kita. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dosa hamba-hambanya, apatah lagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila diuji dengan rasa sakit hati, walaupun dikhianati, dicaci, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkan orang yang melakukannya. Pintu taubat selalu terbuka bagi siapa sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 maksudnya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih kerana sentiasa mendengar pembelajaran dan perkongsian pada hari ini. Semoga beroleh manfaat dan petunjuk kepada kita semua yang mendengarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita lagi agar kita dapat berkongsi sesuatu yang menarik dan juga yang bermanfaat untuk hari-hari yang seterusnya. Jaga kesihatan dan sama-samalah kita istiqamah menjadikan diri kita ini sebagai seorang pemaaf, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik dalam kita menjalani hidup kita seharian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.